Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yusrizal selaku khatib dan imam dari ini sidang jemaah Allah sekalian. Alhamdulillah bersama untuk salat Jumaat. Pertama saya ingin malamkan program Surau An-Nur. InsyaAllah pada 24 Ogos akan ada kuliah Maghrib khas bersama Ustaz Ghazali Ibrahim. Dan pada 28 Ogos kuliah khas bersama Maulana Helmi dan kemerdekaan sebagaimana saya maklum awal, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz dan Al-Fadhil iaitu Hasan Ali akan bersama kita di surau ini pada 30 Ogos. Jadi saya bagi pihak surau jemput tuan-tuan bersama-sama kita program yang telah kami sediakan. Ada jamuan malam yang akan kami sediakan. Yang kedua, program untuk anak-anak sekolah yang bagaimana saya beritahu minggu hadapan. Saya harap ahli karya tolong isikan borang Google itu dan submit pada Google balik. InsyaAllah kami akan sediakan semampu kami untuk menyelenggarakan supaya anak-anak kita berada di surau, insyaAllah tuan-tuan. Jadi bagaimana yang Ustaz maklumkan, ada 2 tabung plastik itu yang telah saya sediakan tadi. Jadi tuan-tuan yang menimpak masukkan ke dalam tabung untuk Syriah ya. Jadi sekali bagilah anak-anak untuk salat berjemaah di surau untuk sama-sama kita meriahkan surau. Insyaallah taala wa barakatuh. Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslim yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga menyeru sedang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan sebenar-benar takwa serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan juga di hari akhirat. Pada ini mimbar akan membincangkan khutbah yang bertajuk Derma Organ Demi Kehidupan. Kesedaran pendermaan organ peringkat kebangsaan 2022 pada bulan Ogos ini. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidang perubatan hari ini semakin moden. Apabila pemindahan organ menjadi satu realiti. Kes kegagalan organ yang kini dapat dirawat dengan kaedah transplant atau pemindahan organ. Walaupun teknologinya masih baru, namun isu transplant organ menggunakan organ haiwan, manusia atau bahan lain bukanlah suatu yang asing perbahasan ilmu fiqhul Islam. Di zaman sahabat Faja ibn Sa'ad radhiyallahu anhu yang terputus hidungnya ketika mana dalam peperangan Yaumul Kilab dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti hidungnya dengan hidung yang diperbuat daripada emas, walaupun emas adalah haram bagi kaum laki-laki. Begitu juga dalam kitab fiqh, ulama salaf dan imam mazhab ada dibincangkan hukum pemindahan organ kerana mereka berpandangan teknologi ini bakal menjadi kenyataan. Khazanah fiqhul Islam inilah yang menjadi asas kepada keharusan pendermaan organ. Malang dalam kalangan kaum muslimin, amalan derma organ menjadi terlalu asing, berpunca daripada salah faham nafas agama. Ada perasaan takut, malah munculnya penolakan oleh kalangan daripada masyarakat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemindahan organ adalah mengganti organ berpenyakit dengan organ atau tisu yang sihat daripada penderma. Ia perawatan paling efektif dalam kes kegagalan organ tahap akhir yang tiada alternatif rawatan lagi. Pendermaan organ boleh dilakukan semasa hidup maupun selepas meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu setelah dinilai oleh pakar perubatan menurut polisi dan garis panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sesungguhnya organ yang didermakan memberi manfaat kepada ramai insan dari sudut menyelamatkan nyawa dan juga meningkatkan kualiti hidup si pesakit. Di agama mereka dianggap memiliki kebajikan yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul dan siapa
keseluruhan. Islam Muslim akal dan lain itu kaedah fiqhiyah seperti konsep dararain menjadi asas kebenaran pemindahan organ apabila berlaku akan terdapat salah faham kaum muslimin yang telah antaranya terdapat sebahagian muslim mendakwa sperma organ akan mayat. Memang benar hadis akan alasan dan dalam memuliakan anak memang Allah kita daripada hanya derma organ akan bangkit dengan jasad tidak sempurna di padang mahsyar kelak. Bagaimanapun ini adalah andaian melulu dan telah meragui kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan dan membangkitkan insan yang telah hancur luluh di dalam kubur sebagai jasad yang sempurna di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 79, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha ala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujud. Dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya. Dan yang keempat, penderma akan tanggung dosa penerima organ jika penerima berbuat maksiat ataupun seorang kafir bukan muslim. Dalam hal ini Islam menetapkan bahawa taklif ataupun tanggungjawab yang melakukan dosa ataupun pahala hanya kepada individu tersebut semata-mata. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain, bahkan dia beroleh pahala terusan kerana dermanya dari segi kebajikan serta doa daripada si penerima organ tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 164, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang akan menanggung dosanya, dan seorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa dan perbuatan orang lain. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah hari ini marilah sama-sama kita hayati ajaran dari khutbah ini. Yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa Islam adalah agama yang bersifat dinamik dalam perkara-perkara tertentu untuk kepentingan
sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, penderma adalah diharuskan mengikut fatwa negeri Selangor bila 6 tahun 2019. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa yakin dengan kuasa Allah yang mampu menghidupkan semula manusia keadaan sempurna di hari akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asabul insan lan ma'a izamah. Patut manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang belulangnya, yakni menghidupkannya semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ketiga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaz bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj fi amrin wa salahin afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma al-huda wal rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor jari dan kepada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami halal lagi berkat. Jauhilah daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wa syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijab jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واشكروه من فضله يعطكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاة